Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan Bapak yang amat dihormati, satu lagi isu hangat yang saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Nah, saudara-saudara, kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh PMX ataupun Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pasti tidak dapat dinafikan. Ada saja suara-suara katak ataupun suara-suara sumbang yang menghentam Anwar Ibrahim, yang mengecam dan mengkritik Anwar Ibrahim. Persoalannya, Anwar Ibrahim sebagai PMX, saya rasa beliau boleh menerima kritikan kalau itu membangun dan membina. Tetapi saudara-saudara, ini satu serangan kepada kerajaan yang bagi saya pasti mengejutkan. Boleh pula Menteri Besar Kedah Sanusi mengeluarkan kenyataan begini, bahwa ingin menukar kerajaan. Adakah Sanusi ini berminat nak jadi Perdana Menteri? Adakah sewaktu Perikatan Nasional jadi kerajaan dahulu, adakah semuanya dalam keadaan yang baik? Kenapa bila Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, baru nak bersuara? Nah, saudara-saudara, menurut Sanusi, kerajaan lemah tak berpakat. Tiada grup WhatsApp, kata Sanusi. Berkaitan dengan pilihan raya kecil KKB, kerajaan perpaduan di bawah pentadbiran Perdana Menteri berada dalam keadaan lemah kerana tiada pakatan antara parti-parti yang berada dalam kerajaan, kata Muhammad Sanusi. Katanya, kerajaan perlu memberi kuasa kepada pembangkang sekiranya tidak mampu menguruskan negara. Adakah di sini Muhammad Sanusi mahu bercita-cita untuk menjadi kerajaan sekali lagi, dan mungkinkah beliau mempunyai cita-cita untuk menjadi Perdana Menteri? Mungkin Sanusi mempunyai satu akal dan fikiran yang lebih baik daripada pemimpin kerajaan hari ini. Itu menjadi persoalannya. Sebab saya amat tertarik dengan kenyataan kerajaan perlu memberi kuasa kepada pembangkang sekiranya tidak mampu menguruskan negara. Saya kata kamu jadi kerajaan lemah kerana kamu tak berpakat dengan baik dengan parti-parti yang membentuk kerajaan perpaduan. Semua bergaduh, tak ada kumpulan WhatsApp pun. MCA gaduh di AP, di KKB. MIC pujuk-pujuk patah balik. Saya tahu MIC tak ikhlas, MIC berlakon sahaja. Dia tak kerja pun di PRK ni. Dia ada kepentingan dan dia buat kenyataan, dia akan sokong di AP, di KKB. Tapi dia tak buat kerja. Betulkah? Itu menjadi persoalannya. Betulkah? Semua orang nampak dengan jelas, Hang nak sembunyi mana. Tak boleh sembunyi, tak boleh elak daripada Hang memberi jawapan kepada semua soalan yang ditanya oleh pembangkang dan rakyat. Kalau Hang tak boleh jawab, Hang berhenti dengan hormat, turun bagi orang lain jadi kerajaan, katanya dalam ucapan di ceramah perdana di Batangkali malam tadi. Artikel pada 2 Mei. Sebelum ini MCA mengumumkan tidak akan terlibat dalam PRK berkenaan kerana terguris hati dengan sikap DAP yang mengkritik parti. MIC pula pada awalnya memaklumkan hanya akan berkempen untuk calon BN, namun bersetuju untuk berkempen bagi membantu calon PH selepas diminta Anwar. Mengulas lanjut, Sanusi mendakwa kerajaan hari ini tidak ada petunjuk untuk menyelesaikan isu-isu yang dihadapi rakyat sehingga menggunakan undang-undang untuk menuduh pihak yang mengkritik kerajaan. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, Sanusi sebagai Menteri Besar Kedah, adakah kita dapat lihat Sanusi seorang MB yang berjaya? Kerana menurut kata-kata Sanusi ini yang mengecam, mengkritik kerajaan hari ini sehingga mahu memberikan kuasa daripada kerajaan kepada pembangkang. Itu adalah satu perkara yang tidak relevan, saya rasa. Nah, saudara-saudara, apa komen anda berkaitan dengan isu ini? Saya rasa selepas ini pasti lebih ramai yang akan kecam kenyataan Sanusi ini. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan Bapak yang amat dihormati, terima kasih kerana masih
setia bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, di Malaysia kita berbilang agama, berbilang kaum dan bangsa. Kita kena menghormati satu dengan yang lain. Kita kena menghormati undang-undang, perlembagaan, dan terutamanya kita wajib menghormati Raja-Raja Melayu yang di Pertuan Agong. Nah, saudara-saudara, apa yang berlaku kepada mana-mana individu ataupun pihak yang coba untuk menyentuh sensitivity Raja-Raja Melayu, apatah lagi menghina Raja-Raja Melayu. Dan perkara ini amat ditolak oleh saya sendiri sebagai admin di dalam channel ini. Nah, saudara-saudara, tonton apa-apa, melalui satu artikel daripada Harapan Daily, selepas Syekh Gubad Papagomo pula didakwa pagi ini kes hina agong, bertarik 2 Mei 2024. Manakala di dalam artikel yang sama yaitu Harapan Daily juga berkongsi pada 2 Mei 2024, Papagomo tak mengaku hasut datangkan kebencian terhadap agong. Nah, siapapun juga pihak seperti yang saya cakap tadi, sebentar tadi, mana-mana pihak ataupun individu yang coba untuk menyentuh sensitivity Raja-Raja Melayu, apatah lagi menghina Raja-Raja Melayu, perlu dikenakan tindakan undang-undang ataupun hukuman yang berat agar ini bukan menjadi satu normal di Malaysia, bukan menjadi satu ikutan, kerana perkara ini amat tidak baik. Di dalam artikel, selepas Cik Gubad, kini giliran rakannya pula akan didakwa di mahkamah atas kenyataan menimbulkan kebencian kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Blogger kontroversi Papagomo difahamkan akan didakwa pagi ini di Mahkamah Magistrat mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 pada 9 pagi. Sebelum ini, bekas Exco Pemuda UMNO itu dilapor ditahan atas kenyataannya yang mengaibkan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Menerusi video berdurasi 2 menit 46 saat, dia didakwa mengeluarkan kenyataan berhubung isu kekemat dan mempersoalkan tindakan Sultan Ibrahim berjumpa dengan pemilik kekemat. Selain itu, dalam video terbabit, terdapat tuduhan dibuat menyatakan Sultan Ibrahim yang mengarahkan Cik Gubad atau nama sebenarnya Badrul Hisham Syaharin, 45, dituduh di mahkamah di bawah Akta Hasutan. Terdahulu Cik Gubad yang juga ahli jawatan kuasa penerangan bersatu mengaku tidak bersalah di mahkamah session atas 2 tuduhan memfitnah dan menghasut untuk merosakkan nama baik Yang di-Pertuan Agong. Di dalam artikel, Papagomo tak mengaku hasut datangkan kebencian terhadap Agong. Wan Muhammad Azri Wanderis atau lebih dikenali sebagai Papagomo mengaku tidak bersalah di mahkamah session atas pertuduhan menghasut yang mendatangkan kebencian terhadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Bekas Exco Pemuda UMNO itu didakwa telah menerbitkan penerbitan menghasut berkaitan isu pemilik KK Supermat Superstore Sendirian Berhad menghadap Sultan Ibrahim di laman X miliknya. Mengikut pertuduhan, Papagomo didakwa membuat penerbitan menghasut menerusi aplikasi X Se-Azri di sebuah kondominium di Bukit Bintang pada jam 12 tengah hari Isnin lalu. Pendakwaan pengikut perenggan 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan C Akta Hasutan 1948 Akta 15 yang boleh dihukum di bawah subsection 4 dalam kurungan 1 Akta sama yang membawa hukuman denda tidak lebih 5.000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Anda boleh komen di bawah. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.